Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Lagi sekali bersama saya Syarudin bin Hamzah dan juga saya punya partner lah. Siti Nur Azrin binti Ahmad. Ya, ke rancangan podcast Borak Santai SKB Rakyat Cana Peniaga Bertika Puan Azrin. Ya, Tuan. So Azrin sihat? Alhamdulillah, Tuan. Alhamdulillah. So kita kita doakanlah tuan-tuan dan puan yang menonton rancangan podcast ni dikurniakan dia sihat, dikurniakan oleh Allah kesihatan yang baik, ya, supaya kita dapat meneruskanlah kita punya aktiviti harian dengan lancar, ya. Jadi Azrin, apa kita punya tajuk perbincangan kita pada hari ini, Azrin? Hari ini kita akan memilih satu topik yang saya rasa di kalangan pengguna ni dia mungkin dekat, dan mempunyai banyak pertanyaan. Yes. Aduan, mendepani isu aduan. Ya, betul. Kita untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita khasnya Enforcement Division ataupun bahagian penguatkuasa di KPDN ni, memang aduan ni dah ibarat macam makanan kita lah. Memang saban waktu, saban ketika kita sentiasa menerima pelbagai aduan. Kita ni dah jadi macam satu organisasi yang dicari oleh pengguna. Memang dicari saluran. Bagaimana nak meluahkan mengadu lah. Yalah, kita lagi pun Nazrin, saya ingat memang kita ada sebut dalam episod-episod dahulu, kita ada undang-undang yang memang banyak. Kita ada 13 undang-undang. 14 undang-undang tu yang kita kuat-kuasakan. Betul. Jadi of course lah, jadi di dalam itu kita akan terlibatlah dengan bermacam-macam aduan khasnya daripada pengguna lah yang selalunya kita dapat orang kata pertanyaan dan aduan khasnya yang membabitkan isu-isu semasa yang membabitkan cost of living, isu-isu kos sara hidup. Jadi saya ingat pada hari ini untuk memperkatakan lebih lanjut, ya Azrin, kita bawakan kita bawakan kita tetamu jemputan kita lah, pakar dalam isu-isu berkaitan dengan aduan, selok belok aduan di KPDN khasnya, dan juga di Enforcement Division ni. Pasal kita di Enforcement Division ni memang kita wujudkan section yang khas ataupun unit khas untuk menguruskan apa-apa benda tu khasnya aduan. Jadi saya ingat tanpa buang masa kita perkenalkan Puan Nur Jumanah binti Saleh daripada sub unit aduan section serbuan dan siasatan. Selamat datang, Puan. Selamat datang, Puan. Terima kasih, Tuan. Puan. Jadi kita doakanlah Puan pun sihat, Alhamdulillah. Dan saya dalam kita punya sesi podcast Borak Santai ni kita akan membincangkan ataupun kita mohonlah supaya Puan lebih akan memaklumkan lebih lanjut kepada penonton-penonton ataupun tuan-tuan perempuan di luar sana tentang isu-isu aduan dan bagaimana nak menangani isu-isu aduan, dan mungkin selepas ini akan share tentang platform yang sesuai yang sepatutnya diguna pakai oleh pengguna di luar sana untuk menyalurkan aduan, Jadi mungkinlah kita berkenalan dululah dengan Puan, macam mungkin boleh jelaskan sedikit sebanyaklah tentang apakah peranan section siasatan dan serbuan ni. Mungkin Puan boleh kongsi sedikit. Terima kasih Tuan Pengarah Seksyen, Puan Azrin, kerana menjemput saya pada hari ini mewakili Pengarah Seksyen Siasatan dan Serbuan. Sebagai pengenalan, Seksyen Siasatan dan Serbuan ditubuhkan di bahagian penguatkuasa KPDN ini adalah untuk menyelaras, mengendalikan tugasan-tugasan penguatkuasaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, serbuan, siasatan aduan, tindakan kes dan siasatan lanjut ke atas kes-kes yang telah dihasilkan. Berhubung dengan akta-akta yang dikuatkuasakan. Selain daripada itu, Seksyen Siasatan dan Serbuan juga terlibat dalam pengurusan aduan yang diterima, iaitu aduan-aduan kepenggunaan, sama ada melalui sistem e-aduan yang kita terima ataupun melalui email dan apa-apa saluran yang telah dibuat oleh KPDN sendiri untuk memudahkan pengguna menyalurkan aduan untuk siasatan lanjut oleh bahagian penguasa. Itu fungsi unit aduan dan juga fungsi section siasatan dan serbuan tadi lah. Jadi dah disentuh tentang oleh Puan Nur Jumanah tadi tentang apa yang diwujudkan platform aduan tadi ni. Kita dengar tadi, tapi tak apa, nanti kita simpan dulu dan mungkin kita akan pergi lebih mendalam lagi, Tuan. Pergi lebih mendalam lagi selepas ini. Jadi itu ya tujuan kita selepas ni, maksudnya untuk kita memaklumkan kepada pengguna di luar atau masyarakat di luar tentang saluran yang sepatutnya diguna pakai
oleh pengadu ataupun yang mana-mana pihak yang nak mengadu lah jadi janganlah orang kata menggunakan saluran yang tak tepat, yang tak betul. Jadi akhirnya aduan tu tak dapat disiasat. Saluran yang betul memudahkan, melancarkan lagi proses siasatan ni. Jadi mungkin boleh Puan nyatakan macam tadi kita sebut tentang aduan dan ialah mungkin orang bertanya berapa banyak aduan. Berapa banyak setakat yang sekarang berapa banyak aduan yang telah sampai ke tangan Enforcement Division ataupun KPDN ni. Adakah banyak ataupun sedikit? Mungkin boleh Puan share. Okey, terima kasih Tuan. Untuk tahun lepas penerimaan aduan kepenggunaan kita telah menerima sebanyak 29,125 aduan. 29,000. Ya, satu angka yang cukup besar. Betul. Dan untuk tahun ini sehingga Oktober kita telah menerima sebanyak 34,000 aduan. Meningkat. Ya, semakin meningkat. Belum habis tahun tapi kita dah sehingga Oktober dah 34,000 aduan. Yalah, cuba bayangkan perbezaan yang besarlah ketara dengan kalau kita bandingkan dengan penerimaan aduan kepenggunaan tahun 2022. So kemungkinan untuk tahun 2023 ini sebab kalau saya semak melalui sistem aduan itu sendiri sehingga Oktober aduan yang mendahului senarai kategori yang tertinggi kategori yang tertinggi adalah transaksi dalam talian. Yang kedua adalah melibatkan kategori aduan berkaitan dengan harga. Yang ketiga berkaitan dengan perkhidmatan mengelirukan. Itu antara top 3 penerimaan aduan kepenggunaan yang kita terima melalui sistem e-aduan itu sendiri. Selain daripada 3 tu ada lain tak? Biasa kategori yang lain yang di antara tertinggi melibatkan iklan mengelirukan, timbang sukat, halal dan sebagainya lah. Kita sebenarnya banyak melibatkan kategori aduan yang sebab kita ni sebab banyak akta yang kita kuasakan. So jadinya pengguna memang apa-apa aduan yang berkaitan memang akan disalurkan kepada KPDN untuk tindakan dan juga penyelesaian. Yalah, saya percaya tadi yang top 3 tadi, yang pertama tadi online. Online ni ialah saya ingat kita semua sedia maklum, perempuan pun sedia maklum bahawa sekarang ni kita hidup dalam dunia tanpa sepadan. Peredaran zaman. Sekarang ni kalau mungkin berlaku pada kita duduk di rumah kan, kita order barangan pun melalui online. Pelbagai platform tu. Pelbagai platform. Jadi memanglah kadang-kadang tu in between tu mungkin berlaku penipuan dan sebagainya ataupun kita order lain yang sampai tu lain. Betul. Jadi that's why menyebabkan orang kata yang pertama dalam ranking tu adalah aduan berkenaan dengan online lah. Jadi jumlah tadi 39,000. Peningkatan. Cuma 34,000. Puan, just tambahan kepada peningkatan angka tu, peningkatan berbanding tahun lepas ni adakah kerana kesedaran pengguna tu meningkat ataupun kerana situasi semasa? Saya berpandangan peningkatan jumlah aduan penerimaan yang melibatkan transaksi dalam talian itu meningkat dan menjuarai carta di antara kategori-kategori aduan yang kita terima. Kemungkinan sebab ramai pengguna sekarang selari dengan kecanggihan teknologi, mereka lebih prefer untuk membuat pembelian melalui transaksi dalam talian, menyebabkan berlaku banyak aduan-aduan melibatkan tidak puas hati terhadap kualiti barang itu sendiri. Dah order barang, dah bayar tapi barang tidak diterima. So menyebabkan aduan dipanjangkan kepada pihak KPDN untuk tindakan penguatkuasaan dan juga siasatan lanjut. Yalah, saya tengok trend pembelian melalui online ni Puan Azrin, saya rasa selepas ini pasca pandemik lah. Waktu pandemik kan, kita tengok itu hari pun memang perniagaan online, pembelian online pun memang meningkat, dan selepas ataupun pasca pandemik pun semakin meningkat lah pasal orang dah selesa dengan pembelian secara online, jadi tak perlu nak pergi ke kedai, tak perlu nak cari parking dan sebagainya. Tapi itulah, bila dah terlampau ramai buat pembelian online, dia ada risiko. Risikonya pun ada di mana mungkin ada pihak-pihak yang cuba menyeleweng, menipu. Jadi mungkin Puan boleh maklumkan sedikit apakah maklumat utama yang perlu dinyatakan bila kita nak buat aduan ni? Saya rasa tak bolehlah kita buat aduan tapi mungkin kita tak sertakan apa-apa maklumat. Mungkin Puan boleh share apa maklumat utama yang perlu dinyatakan? Terima kasih Tuan. Sebagai kita juga semua adalah pengguna. So sebagai pengguna kita harus menggunakan hak-hak kita sebagai pengguna untuk menjadi pengguna yang bijak. So sebagai nasihat kepada semua termasuk diri saya dan juga semua pengguna di luar sana supaya perkara pertama dalam
membuat sesuatu pembelian ialah memastikan maklumat berkaitan dengan resit diperolehi terlebih dahulu sekiranya ada isu-isu berbangkit di kemudian hari boleh dijadikan sebagai bukti. Sebagai bukti untuk pihak penguasaan menjalankan siasatan sekiranya aduan dikemukakan kepada bahagian penguasa untuk siasatan lanjut. Okey, yang kedua, selain daripada resit, pengguna yang ingin mengemukakan aduan kepada bahagian penguasa KPDN perlulah menyertakan maklumat berkaitan diri mereka dahulu untuk dihubungi, untuk memudahkan maklumat diperolehi oleh pegawai penyiasat yang telah dilantik untuk menjalankan siasatan terhadap aduan tersebut. Kalau tak bagi maklumat diri, nombor telefon, macam mana pegawai penyiasat kita nak berhubung kan? Ya, betul. Sebab kadang-kadang ada maklumat aduan yang tidak lengkap. Menyukarkan siasatan dijalankan, contoh tiada resit, tiada gambar, tiada lokasi tempat diadu, menyebabkan siasatan mengambil masa yang lama. Dan menyukarkan siasatan dijalankan, menyebabkan kemungkinan siasatan terhadap sesuatu aduan itu tidak mencapai jangkaan yang diharapkan. Puan, macam Puan kata maklumat diri pengadu, setengah daripada pengadu ni dia risau, maklumat saya takut sampai kepada pihak yang diadu. Jadi apa pandangan Puan ataupun saranan kepada pengadu-pengadu yang kerisauan ni? Saya nasihatkan, itu kita biasalah, kita rasa mungkin berkaitan dengan data peribadi kita tidak terpelihara dan sebagainya. Tetapi nasihat saya, jangan risau kerana kita sebagai penjawat awam, kita termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 di mana siasatan yang telah dijalankan oleh setiap pegawai penyiasat, maklumat yang diperolehi berkaitan aduan tersebut perlu dirahsiakan. So pegawai penyiasat yang menjalankan siasatan perlu menjalankan siasatan dengan secara profesionalisme supaya maklumat-maklumat berkaitan dengan aduan tersebut tidak didedahkan kepada umum. Pasal ini mungkin kadang tu ada isu jugalah sebelum ni di mana ada pengadu yang membuat aduan bahawa maklumatnya bocor, sebenarnya tak berlaku. Sebenarnya pegawai penyiasat kami di enforcement bahagian penguasa KPDN ni memang kita di segi tahap integritinya adalah tinggi jadi jangan bimbang. Jadi maksudnya lagi satu, kita memang tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi untuk orang kata merahsiakan maklumat-maklumat peribadi pengadu-pengadu. Jadi jangan bimbang puan, jangan bimbang tuan-puan, jangan bimbang. Padahal ini telah dinyatakan juga oleh Puan Jumanah tadi. Jadi berkenaan dengan ada disebut tentang no wrong door polisi. Jadi macam mana tu? Adakah diamalkan di peringkat bahagian penguasa dan KPDN? Maksudnya kita menerima semua jenis aduan tanpa kita memilih dan sebagainya. Adakah berlaku di sini, Puan? Sebagaimana saya maklum sebentar tadi, pelbagai aduan dikemukakan kepada bahagian kuasa sebab nama KPDN itu sendiri adalah menjaga kepentingan pengguna daripada teraniaya dan sebagainya. Tetapi dalam menyalurkan aduan yang melibatkan bidang kuasa KPDN akan diambil tindakan sewajarnya. Manakala aduan yang tidak ataupun di luar bidang kuasa, kita akan salurkan kepada agensi yang berkaitan. Pada masa sama juga kita membantu pengadu yang menyalurkan aduan kepada pihak kita dengan agensi yang berkaitan supaya kita follow up lah. Kita bantu mereka saluran agensi mana yang berkaitan supaya dapat membantu pihak mereka lah dalam menyelesaikan aduan yang di luar bidang kuasa KPDN. Tak berkaitan dengan KPDN, kita lagi membantu. Kita bantu. Jadi orang kata kita macam Puan Jumanah sebut tadi, kita di PDN ni memang kita membantu rakyat. Jadi kita tak boleh lepas tangan sebegitu. Cuma kita bantu, kita akan salurkan kepada mana-mana agensi yang berkenaan. Jadi kita akan buat susulan susulan kepada apa yang telah kita maklumkan ataupun kita majukan kepada agensi yang terbabit. Cuma Puan boleh bagi satu contoh lah. Contoh aduan tu bukan di bawah KPDN, tapi kita dah bantu menyalurkan supaya mungkin pengguna ataupun penonton dia tahu ini sebenarnya saya pernah buat aduan ni bukan di bawah KPDN. Sebagai contoh yang biasa kita terima aduan melibatkan barang makanan telah luput tarikh. Expired lah ni. Expired. So bila expired dipanjangkan kepada kita memang di luar bidang kuasa. So kita akan panjangkan kepada kementerian yang berkaitan, iaitu Kementerian Kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Tetapi pada masa sama kita akan maklumkan kepada pengadu bahawasanya aduan yang dikemukakan adalah di luar bidang kuasa kita.
tetapi kita telah mengambil tindakan yang sewajarnya lah supaya mereka memahami bahawa aduan tersebut bukan di dalam bidang kuasa pihak KPDN. Okey, berbalik kepada tadi ni, mungkin saya nak ni baliklah saluran aduan ni. Jadi sebagai pengguna, jadi dia nak salurkan aduan tu yang melalui apa? Platform apa? Mungkin boleh Puan nyatakan. Okey, sebenarnya Tuan dan Puan, kita menerima untuk saluran rasmi, KPDN telah menyediakan sebanyak 9 saluran. 9? Ya, banyak tu. Banyak sangat. Banyak sangat. Pengguna di luar sana atau pengadu yang akan membuat aduan mempunyai pelbagai pilihan. Pilihan di tangan mereka. Nak pilih apa saluran yang memudahkan, yang mudah, cepat dan pantas. Yang pertama saya kongsikan melalui sistem e-aduan sendiri. Sistem e-aduan, Kita ada satu sistem di mana pengadu boleh membuat aduan di hujung jari menggunakan telefon, masuk kepada sistem e-aduan kita dan boleh menyalurkan aduan, mengukakan maklumat-maklumat yang berkaitan. Melalui portal. Okey, yang kedua melalui WhatsApp pun kita ada. Lagi mudah. So sekarang kita ada 2 nombor. Semua ada WhatsApp. WhatsApp kita ada dua saluran WhatsApp untuk memudahkan pengguna membuat aduan dengan cepat dan pantas. Yang ketiga melalui email. Email KPDN. Kita ada juga satu email yang dikawasili oleh bahagian gerakan penggunaan. So apa-apa aduan yang diterima melalui email ataupun WhatsApp dan sebagainya akan dimasukkan dalam sistem e-aduan. Sebab apa pentingnya sistem itu adalah untuk kegunaan data kita dan statistik dan kita pemantauan. Yalah, boleh memantau laporan dan macam-macam kegunaan lah melalui sistem tersebut. Yang seterusnya adalah melalui hadis sendiri. Boleh juga hadis sendiri. Hadis sendiri di mana-mana pejabat KPDN yang berhampiran. Satu Malaysia lah. Satu Malaysia. Pegawai kita sentiasa bersedia untuk menerima aduan. Yang seterusnya adalah melalui ECC. Panggilan melalui ECC. ECC ke Enforcement Command Center. Betul. Ataupun bilik gerakan lah. Ataupun melalui surat. Boleh juga kemukakan surat kepada kita dan kita akan mengambil maklum, membuat aduan yang dikemukakan dan akan merekodkan aduan tersebut untuk tindakan selanjutnya. Okey, sekarang ni itulah kita dengar 9 saluran. Jadi jangan cakap kata di KPDN ni kita tak menyediakan ataupun orang kata bantuan lah kepada pihak-pihak yang ingin membuat laporan lah ataupun buat aduan. Jadi pilihan di tangan anda tuan-tuan dan puan. Jadi pilihlah nak melalui media melalui WhatsApp tadi, portal melalui ataupun hadiah sendiri, email, surat, telefon pun boleh, telefon pun boleh ke bilik gerakan tadi. Jadi macam-macam. Jadi orang kata gunakanlah sebaik yang mungkin lah. Bukan satu, bukan 2, 3, 9. Yes, 9 kita bagi pilihan. Jadi banyak tu Okey, jadi boleh ceritakan sikit tentang proses aduan, menerima aduan dan akhirnya macam mana yang lepas tu siapa yang menyiasat dan sebagainya. Sehingga aduan tu selesai. Okey, terima kasih Tuan Puan. Okey, dalam melaksanakan penerimaan siasatan aduan kepenggunaan yang kita terima, proses pertama adalah saringan aduan itu sendiri. Saringan aduan ini bermakna di mana-mana aduan itu diterima. So pegawai aduan akan membuat saringan sama ada aduan itu adalah di dalam bidang kuasa ataupun luar bidang kuasa. Itu adalah perkara utama. Perkara pertama yang kita buat dahulu. Sekiranya di dalam bidang kuasa, kita akan teruskan untuk tindakan lanjut. Tetapi sekiranya aduan itu melibatkan di luar bidang kuasa, kita akan salurkan kepada agensi yang berkaitan ataupun syorkan kepada pengadu untuk membuat aduan kepada agensi berkaitan dengan kita memberikan maklumat agensi yang berkaitan kepada pihak pengadu ni untuk membuat tindakan selanjutnya. Okey, seterusnya selepas saringan dibuat, kita akan lihat lagi sama ada aduan yang dikemukakan itu adalah lengkap ataupun tidak. Sekiranya lengkap, kita ada tindakan susulan, lantikkan pegawai penyiasat. Sekiranya tidak lengkap, pegawai aduan akan menghubungi pihak pengadu untuk mengemukakan aduan tersebut dengan maklumat yang lengkap. Jadi that's why tadi disebut tadi bahawa kita perlukan nombor telefon betul. berhubung balik. Mungkin banyaklah kadang-kadang aduan hanya sekadar keterangan aduan tetapi tidak dilampirkan dengan nombor telefon kedai, dengan premis, alamat premis, bukti pembelian dan sebagainya. So menyukarkan siasatan dilakukan oleh pegawai penyiasat yang akan dilantik nanti. Okey, sekiranya aduan yang melibatkan pertanyaan, kadang-kadang sistem aduan tak semestinya ada semua yang mengadu tuan. Ada juga yang bertanya.
So bila bertanya, aduan itu perlu dijawab dengan secepat mungkin. Okey, ada juga. So kadang-kadang ada juga aduan yang melibatkan tuntutan ganti rugi terhadap barang ataupun perkhidmatan. Jadi kita sebagai pegawai aduan perlu memberi khidmat nasihat yang sewajarnya kepada pengadu bahawasanya aduan melibatkan tuntutan ganti rugi atas barang ataupun perkhidmatan adalah di bawah tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia, TTPM. Ya. TTPM ni ada di mana-mana pejabat negeri yang berhampiran di mana tempat pengadu itu berada. Itu adalah saluran yang telah disediakan oleh pihak KPDN untuk pengguna menyalurkan aduan. Jadi pegawai aduan akan membantu pengadu untuk membuat pemfailan tuntutan di TTPM. Di negeri yang berkenaan lah. Ya, di negeri di mana berhampiran dengan pengadu itu berada. Okey, seterusnya setelah aduan itu lengkap, fail aduan akan dibuka dan lantikan pegawai penyiasat akan dibuat untuk pegawai penyiasat menyiasat aduan tersebut dalam masa 14 hari. 14 hari. Ya, 14 hari. Okey, sebelum ini kita punya prosedur kerja adalah 21 hari tapi telah disingkatkan kepada 14 hari untuk di sini kita boleh lihatlah betapa KPDN mengambil cakna di atas aduan yang dikemukakan kepada bahagian penguasa untuk tindakan susulan. Okey, selepas pegawai penyiasat menerima fail aduan dan telah dilantik sebagai pegawai penyiasat, mereka akan sekiranya mungkin ada maklumat tambahan yang diperlukan oleh pegawai akan menghubungi pengadu untuk mendapatkan maklumat tambahan dan sebagainya dan seterusnya akan kolokasi premis yang diadu untuk siasatan. Ya. 14 hari tu sehingga selesai. Ya, betul. Selesai tu mungkinkah sikit tambahan selesai sehingga kita laporkan kembali kepada pengadu? Ya, termasuk 14 hari bekerja. 14 hari kerja. Bermula daripada tarikh penerimaan aduan sehingga aduan itu diselesaikan dan maklum balas diberikan kepada pengadu. Okey, maklum balas ni sama ada melalui telefon atau melalui melalui pelbagai saluran melalui sistem e-aduan perlu juga direkodkan oleh pegawai penyiasat yang dilantik pada masa sama melalui telefon dan sebagainya, apa-apa saluran yang diberikan oleh pengadu. Apa cabaran Puan dalam menyiasat aduan-aduan ni? Sebenarnya banyak cabaran. Banyak cabaran. Di mana-mana apa kita kerja sekalipun cabaran tetap ada. Disebabkan aduan pengguna ini adalah tak kisah aduan itu besar ataupun kecil, perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Jadi sebagai seorang pegawai penyiasat perlulah melaksanakan tugasan yang diarahkan dengan sebaik mungkin. Since you terima aduan, perlukan dapatkan maklumat, perlu hubungi pengadu. Sekiranya maklumat telah lengkap, terus pergi kepada lokasi yang diadu setelah lantikan sebagai pegawai penyiasat dibuat. Dalam tempoh 14 hari bekerja yang saya nyatakan tadi. Selepas itu sekiranya terbukti ada kesalahan dan sebagainya berdasarkan maklumat yang telah dikemukakan oleh pihak pengadu tadi, mungkin akan ada tindakan kes di bawah akta-akta yang dikuatkuasakan oleh pihak KPDN. Sekiranya tiada, peniaga mematuhi, bermakna tiada tindakan kes, tapi perlu dimaklumkan. Apa-apa tindakan perlu dimaklumkan kepada pengadu supaya tidak ada isu-isu tambahan di kemudian hari ataupun tidak puas hati. Okey, nampak betapa efisiennya daripada mula menerima aduan, disiasat dan akhirnya sampai penutup. Betapa efisiennya. Apa maksudnya, orang kata dia punya step-step tu memang tersusun. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan ataupun masyarakat di luar sana tengok kita cuba untuk melaksanakan, orang kata pun nak memenuhi kehendak ekspektasi rakyat ni dengan orang kata dengan tahap yang tertinggi lah. Tapi dalam proses ni Tuan, kita sebenarnya melihat kerjasama pengadu tu sendiri pun diperlukan. Betul. Untuk memastikan proses ni berjalan dengan lancar. Kalau katakan macam bertepuk sebelah tangan, dia takkan berbunyi. Jadi that's why pengadu ataupun yang pengguna yang mungkin nak membuat aduan ni, dia kena bekerjasama. Okey, saya tambahlah sikit Tuan. Okey. Selain daripada tanggungjawab sebagai pegawai penyiasat itu sendiri yang menerima aduan, tanggungjawab pengadu itu amat penting. Yang pertama, haruslah memberikan kerjasama kepada pegawai penyiasat yang menjalankan siasatan terhadap aduan yang dikemukakan. Yang kedua, sentiasa bersedia mengemukakan apa-apa maklumat yang diminta untuk siasatan lanjut terhadap aduan yang dikemukakan. Sekiranya berlaku kerjasama di antara kedua pihak, siasatan terhadap aduan itu akan insya-Allah akan berjaya. Elok kan? Okey, lagi satu sekarang ni kalau kita tengok kan, sekarang ni banyak kan dalam media sosial ni kan, macam-macam aduan itulah, macam-macam lah oleh tentera-tentera bawang mungkin ataupun jabatan netizen ni. Tapi tak kisahlah, walaupun dikatakan jabatan netizen sebagainya. Jadi
dia dah menjadi satu trend sekarang ni. Digunakan platform lain pada 9 tadi, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi apa komen Puan berhubung dengan perkara ini? Okey, sebagaimana saya maklum sebelum inilah, negara kita, dunia kita semakin canggih. Dari zaman ke zaman semakin peredaran teknologinya semakin berkembang. Aduan yang kita terima melalui KPDN juga ni memang macam-macam melalui saluran media sosial yang ada pada masa kini lah, seperti TikTok, Telegram, IG dan sebagainya. Isu-isu viral ni kan. Perkara-perkara tersebut telah viralkan. Kadang-kadang dia melibatkan isu yang kecil sahaja, tetapi diviralkan dan dikongsikan di antara pemilik Facebook. Yang pertama pergi kepada yang kedua dan seterusnya tersebar menjadi satu isu yang besar. Okey, so nasihat saya kepada semua pengguna di luar sana, termasuk kita semua, supaya menyalurkan aduan kepada pihak KPDN mengikut saluran yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Ya, betul. Itu supaya lebih siasatan dapat dijalankan dengan tempoh masa yang telah kita nyatakan. Sebab apa Tuan? Sekiranya kita membuat aduan melalui media-media sosial, menyebabkan tempoh masa siasatan itu akan mengambil masa yang lama. Berlanjutan, sebab kita perlu tindakan. Mungkin saya bagi contoh, sekiranya buat aduan melalui Facebook, tak puas hati terhadap sesuatu premis ataupun sesuatu barang. Contoh, beras plastik yang terbaru yang kita terima. Okey, so bila kita terima aduan tersebut, kita tahu beras sebenarnya bukan di bawah kuasa KPDN, tetapi disebabkan kita ini adalah KPDN, satu kementerian yang menjaga kepentingan pengguna itu sendiri, so kita kena ambil tindakan. Dan tetapi peringkat awal perlu menyemak kesahihan video itu, siapa pemiliknya, dan menyebabkan kita perlu mendapatkan maklumat masa yang panjang. Betul Tuan, kita perlu mendapatkan maklumat daripada Seksyen Cyber Digital, pemilik dan sebagainya, untuk trace di mana lokasi pengadu itu berada, kesahihan video itu, bila, masa dan sebagainya, alamat pengadu itu sendiri. So menyukarkan siasatan, melambatkan siasatan, tapi siasatan tetap akan dijalankan, cuma mengambil masa yang lama. Saya rasa kenyataan ataupun keterangan Puan Jumanah ni menjawab persepsi pengguna. Viralkan je lagi cepat. Betul. Banyak kita dengar. Kata viral lagi lambat. Sebenarnya tidak. Dia lagi melambatkan proses. Pasal kita macam tadilah, kita nak memastikan bahawa apa yang diviralkan ada tepat. Jadi kita perlu menyiasat lebih lanjut. Di mana berlaku, siapa yang membuat video dan sebagainya, untuk kita nak sampai ke tempat ataupun lokasi ataupun di mana yang benar tu berlaku. Jadi kita tak untuk keadilan bagi semua pihak. Jadi kita terpaksa buat begitu. Puan, ada tak selama ni aduan palsu diterima? Aduan palsu ada juga kita terima, tetapi macam saya kata sebelum ni lah, aduan palsu ni menyebabkan kadang-kadang menyukarkan kita untuk trace siapa pengadu itu sebenarnya. Sebenarnya bukan aduan dia, tetapi mungkin dia menggunakan aduan pihak lain. Bagi dia yang menyampaikan aduan tersebut untuk dikongsikan, ataupun mungkin supaya pihak KPDN mengambil serius terhadap aduan itu. Tapi bila kita aduan itu berjaya ditrace, sebenarnya bila kita dapatkan rakaman percakapan pihak berkaitan, mungkin tidak mengaku video itu dia yang kongsikan dan sebagainya. Palsu lah. Betul. Jadi itulah, saya rasa banyak yang kita dengar ini dalam tempoh yang singkat yang di-share oleh Puan Jumanah tadi. Berkenaan dengan macam mana nak mendepani isu-isu berkenaan dengan aduan. Mungkin juga pernah berlaku di kalangan penonton mungkin kita. Penonton kita pun, tuan-tuan dan puan di luar sana, mungkin pun biasa alami ataupun berhadapan dengan situasi sebegini. Jadi mungkin melalui rancangan podcast Borak Santai SKB pada kali ini, episod kali ini, boleh mendapat ilmu apa yang telah di-share oleh kami tadi melalui Puan Jumanah. Aspek aduan tadi, macam mana nak membuat aduan dan apakah maklumat-maklumat yang perlu disalurkan. Dan kita pun dah bagi satu jaminan tadi bahawa aduan-aduan yang disiasat tu dalam mengambil masa tempoh 14 hari. Tapi itulah, kita sarankan juga tadi bahawa pengadu kena bekerjasama. Itu yang penting. Kalau katakan pengadu tidak bekerjasama dengan pegawai penyiasat, dia susahlah untuk kita mengambil tindakan. Kita nak siasat,
dan nak membuktikan menyelesaikan aduan tu jadi agak sukarlah jadi bukan senang benda ni. Macam disebut tadi, jumlah aduan kita terima tahun ini sehingga bulan 10 34,000, satu angka yang cukup tinggi. Jadi saya harap orang kata perkongsian kita pada episod kali ini dalam rancangan Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Vertikal cukup memberi satu benda yang manfaat, memberi pemahaman yang jelas kepada pengguna kita lah. Jadi menghapuskan persepsi negatif kepada KPDN. Jadi lain sekali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Jumanah kerana sudi bersama-sama kami pada kali ini rancangan podcast Borak Santai SKB, berkongsi banyak ilmu dan kita harapkan ilmu-ilmu yang kita kongsi ini menjadi satu ibadah, menjadi kita dapat pahala lah, dan semua orang dapat pahala dengan apa yang telah dikongsi ini. Jadi saya rasa setakat itu saja Puan Azrin. Ya, betul Tuan. Rancangan podcast Borak Santai SKB untuk episod kali ini atas tajuk mendapati isu aduan. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe semua platform media sosial, TikTok, YouTube dan Facebook. Okey. Dan tunggukan episod yang lebih menarik di masa akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.